بفضل قوله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih lagi membaca ataupun berbincang di bawah tajuk taubat, dan ini masuk kali yang ketiga, menyambung sabdaan Nabi SAW, jika seseorang berbuat dosa lalu berkata, wahai Tuhan, saya berbuat dosa, maka ampunkan bagiku. Allah menjawab, kata Nabi, hamba-Ku telah berbuat dosa, tetapi ia sedar dan mengetahui bahawa ia memiliki dan mempunyai Tuhan yang pasti dapat mengampunkannya atau dapat menuntut dosanya, maka aku ampunkan baginya. Ini kerana kehormatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pada umat-umat yang dahulu, jika berbuat dosa, maka mereka diharamkan apa yang tadinya halal. Dan bila seseorang berbuat dosa, maka langsung di pintu rumahnya ada keterangan, fulan telah berbuat dosa, atau ada tanda-tanda di badannya, dan akan dimaklumkan padanya cara taubat yang harus ia lakukan. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad SAW dimudahkan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan sesiapa yang berbuat dosa atau satu-satu kesalahan bagi dirinya, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, tentu ia mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kerana itu, maka setiap orang Islam harus bertaubat kepada Allah pada tiap pagi dan pada tiap petang. Mujahid ada berkata, orang yang tidak bertaubat pada tiap pagi dan pada tiap petang, termasuk orang itu adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana wajib juga menjaga sembahyang 5 waktu, sebab Allah menjadikan sembahyang 5 waktu itu sebagai pencuci dosa-dosa kecil yang terjadi sehari-hari yang kita tidak terasa. Jadi menjadi kewajipan kepada kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang paling muktamad di dalam ibadat taubat, para ulama menyatakan bahawa sesuatu taubat itu ataupun sesuatu dosa itu yang dihimpun disebabkan kerana seseorang itu bertangguh. Dosa hari ini dia buat, dia tidak bertobat, dia tangguh, dan terus berlakunya penangguhan. Kemudian dia sedar dan dia bertobat kepada Allah. Qaul yang muktamad menyatakan bahawa tidak cukup hanya dengan satu taubat, sedangkan dosa-dosa yang telah menimbun itu perlu kepadanya setiap satu kesalahan diiringi dengan satu taubat. Sebab para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang menjadi kewajipan kepada kita ialah mengingat akan dosa-dosa kita, yang dengan ingatan itu membawa kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seperti mana yang telah saya kongsikan sebelum daripada ini, bertobat bukanlah pilihan, tetapi bertobat adalah merupakan kewajipan. Selagi mana nafas ini masih lagi boleh disedut, akal masih lagi boleh berfikiran, maka sayogia kita menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alqamah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya tadi telah berjumpa dengan seorang perempuan dalam kebun. Maka saya peluk dan saya berbuat padanya segala sesuatu, hanya tidak saya berzina." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak, kemudian turunlah ayat mengisahkan bagaimana ada seseorang datang kepada Rasulullah yang sebelum daripada dia datang, dia telah melakukan satu kesalahan. Tatkala dia pergi dekat sebuah kedai, satu riwayat menyatakan dekat sebuah kedai, lalu dia membeli sesuatu barang. Kalau dalam riwayat dia menceritakan buah tamar. Ketika mana dia sedang membeli, tiba-tiba kata penjaga tersebut, di bahagian dalam buah lebih elok. Lalu dia masuk ke bahagian dalam. Tatkala dia masuk di bahagian dalam, dia bertemu dengan seorang perempuan. Tiba-tiba dia menyukai dan dia memeluk perempuan tersebut, dicium. Selepas daripada itu dia menyesal dan dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bertemu dengan Nabi, dia bertemu dulu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kau diam ajalah dan kau bertobat kepada Allah." Tapi hatinya tidak tenang. Bertemu pula dengan Umar. Lalu kata Umar, "Kau diam saja dan kau bertobat." Juga hatinya tidak senang. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bercerita kepada Nabi apa yang telah ia lakukan. Nabi diam sejenak, kemudian turunlah ayat Al-Quran yang menjadi asbabun nuzul di atas perkara ataupun kejadian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salah tarafan nahar wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyiati. Dzalika dzikra lidz-dzakirin." Surah Hud, yang bermaksud tegakkan sembahyang ataupun dirikan sembahyang pada waktu siang dan malam, yakni zuhur, asar, maghrib dan isya. Sesungguhnya amal kebaikan itu dapat menghapus sayyiat, yakni kejahatan ataupun dosa. Ini sebagai peringatan bagi orang yang sedang sedar untuk bertobat, bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang itu dan dibacakan ayat ini padanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus buat dia seorang atau umum buat semua manusia?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan umum buat semua orang. Jadi ayat ini tuan-tuan menceritakan kepada kita, yang pertama sekali ialah apabila kita berbuat sesuatu kejahatan ataupun dosa, maka bersegeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat taubat ataupun melaksanakan taubat itu tidak hanya dengan taubat, tetapi mengiringinya dengan melaksanakan solat dan juga amal-amal kebaikan. Dia tidak boleh hanya sekadar bertobat, lepas begitu je. Dia tak boleh. Dia kena terus berbuat kebaikan demi kebaikan. Kerana kebaikan-kebaikan itu dia akan mendapat pahala. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosanya. Jadi bertobat dalam pada masa yang sama kebaikan diperbanyakkan. Kerana dengan banyaknya kebaikan itu dia akan menghapuskan kejahatan ataupun dosa. Yunus bin Ubaid daripada Al-Hasan berkata, Nabi SAW bersabda, "Tiada seorang hamba melainkan dijaga oleh dua malaikat, dan malaikat yang di kanan lebih memiliki kuasa terhadap yang di kiri. Maka jika hamba itu berbuat dosa, maka yang kiri bertanya kepada yang kanan, apakah boleh saya catatkan
Maka dijawab oleh malaikat yang menjaga di bahagian kanan, jangan dulu. Apabila seseorang itu dia buat dosa, malaikat sebelah kiri tanya malaikat sebelah kanan, boleh tak aku catat dosa dia? Kata malaikat sebelah kanan, jangan dulu. Jangan dulu. Sehingga berbuat 5 dosa. Sehingga dia berbuat 5 dosa. Kemudian jika berbuat 5 dosa, tanya lagi, apakah saya boleh catat? Jadi seseorang itu dia buat dosa baru kali pertama. Malaikat yang sebelah kiri kata, boleh tak catat? Kata malaikat sebelah kanan, kata dia, belum lagi, jangan catat dulu. Tunggu lagi dia buat dosa. Sampai berapa? Sampai 5. Bila dah sampai 5, tuan-tuan, malaikat sebelah kiri tanya lagi, wahai malaikat sebelah kanan, boleh tak aku catat kejahatan-kejahatan dia? Kata malaikat sebelah kanan, tunggu dulu, jangan catat lagi. Jangan catat lagi. Biarkan sehingga berbuat kebaikan. Tunggu dulu. Kalau dia buat kebaikan, maka apabila dia berbuat kebaikan, maka malaikat yang kanan berkata, kami telah diberitahu bahawa 1 hasanat kebaikan mendapat 10 lipat ganda. Kerana itu kita hapus 5 sebagai imbangan dari dosa yang 5, dan kami catat hanya 5 hasanat. Maka di situ syaitan menjerit berkata, bilakah saya akan dapat menjerumuskan anak Adam? Jadi setiap seseorang itu apabila dia buat satu dosa, malaikat tidak catat lagi. Tunggu sampai 5 dosa. Kemudian daripada itu, malaikat penulis dosa belum catat lagi, kerana menunggu kalau dia ada berbuat kebaikan selepas daripada dia buat dosa. Tak kala dia buat saja kebaikan, satu kebaikan yang dia buat, dia mendapat 10, sedangkan dosa yang dilakukan tadi 5. Maka 5 daripada kebaikan tadi menghapuskan 5 dosa dia, berbaki pahalanya ada 5. Maka dicatat oleh malaikat sebelah kanan dapat 5 pahala. Dosa telah ditolak oleh 5 yang satu lagi. Lantaran itu berkatalah syaitan menjerit dengan sekuat-kuatnya, bilakah saya akan dapat menjerumuskan anak Adam? Kalau begitulah sifir dia, nampak gayanya aku tak boleh percaya untuk menghasut anak Adam. Itu sebab para hadirin, setiap dosa yang kita buat, itba', mesti kita ikut ataupun kita sulam dengan kebaikan-kebaikan. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu berbuat sesuatu dosa, maka hendaklah mengiringi dosa yang dia buat tadi akan kebaikan-kebaikan. Kerana dengan kebaikan itu dia akan menghapuskan dosa. Pun begitu, dosa yang macam mana? Dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa dengan makhluk, sesama makhluk, maka Allah berlepas tangan, melainkan kita selesaikan sesama makhluk. Abu Las As-Samarqandi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam sesudah sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya keluar. Tiba-tiba saya berjumpa dengan wanita yang bertudung berdiri di tengah jalan. Lalu ia berkata, wahai Abu Hurairah, saya telah berbuat dosa yang sangat besar. Apakah ada jalan untuk saya bertaubat? Saya bertanya, apakah dosamu? Jawabnya, saya telah berzina sehingga mendapat anak, lalu saya bunuh anak itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, celaka engkau dan telah membinasakan, demi Allah tidak ada jalan taubat bagimu. Maka dia menjerit, iaitu perempuan itu menjerit, jeritannya itu sehingga membawa dia pengsan. Lalu saya tinggalkan di tepi jalan perempuan itu. Lalu timbul tiba-tiba perasaanku, kata Abu Hurairah, tiba-tiba ada rasa dalam hatiku sesuatu yang tidak baik.
Apakah dia? Iaitu saya berani memberi fatwa padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup di tengah-tengah kami. Oleh kerana itu dia rasa tidak layak untuk memberi fatwa. Kemudian esok paginya dia bersegera bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, ya Rasulullah, semalam saya diminta fatwa dalam hal ini dan saya fatwakan kepadanya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, hai Abu Hurairah, engkaulah yang hakikatnya binasa dan engkau jugalah yang akan membinasakan. Engkau binasa dan engkau penyebab membinasakan. Dari manakah engkau, hai Abu Hurairah? Tatkala apabila aku bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan, Allah taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nasa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhab يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Jadi Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ayat ini bermaksud dan mereka yang tidak menyeru kepada Tuhan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak dan tidak berzina, dan sesiapa yang melakukan semua itu mendapat dosa, bahkan akan dilipat gandakan seksa mereka dan kekal dalam seksa itu hina dina, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal soleh. Maka untuk mereka Allah akan menggantikan semua dosa-dosa mereka dengan kebaikan, dan adanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka saya segera keluar, kata Abu Hurairah. Bila dibacakan ayat ini kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ayat ini menjelaskan kepada kita, memang kalau orang itu berzina, memang kalau orang itu membunuh, maka dia akan mendapat seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya setakat seksa, yudha'af lahul azab, bahkan seksanya akan dilipat kali gandakan, dan dia akan sentiasa berada di akhirat nanti dalam keadaan hina dina. Tetapi ayat itu menyambung dengan perkataan illa man taba, melainkan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita dosa banyak mana sekalipun, tetapi apabila seseorang itu dia bertaubat kepada Allah, yang pertama, wa amana, kemudian dia beriman kepada Allah, kemudian wa amila salihah, manakala yang ketiga dia meneruskan amal kebaikan dia, maka dia akan mendapat kebaikan. Apakah kebaikan besok di akhirat? Selepas dia bertobat, selepas dia memperbaiki iman dia, selepas dia menambah amal kebaikan, faulaika yubaddilullah, mereka itu akan ditukar gantikan oleh Allah amalan-amalan kejahatan dia menjadi kebaikan-kebaikan. Maknanya setiap daripada perkara-perkara kejahatan, dosa-dosa dia, Allah Ta'ala tukar menjadi pahala semua sekali. Itu di antara kelebihan bagi orang yang bertaubat kepada Allah. Apabila ayat ini dibacakan kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka saya segera keluar, kata Abu Hurairah, berjalan-jalan di kota Madinah sambil bertanya-tanya, siapakah yang dapat menunjukkan aku kepada perempuan yang di malam hari tempoh saya memberi fatwa kepadanya mengenai soal itu. Sehingga anak-anak mengatakan Abu Hurairah telah gila.
Dia cari perempuan tadi tu dengan sungguh-sungguh dia cari. Pasal pada malam tu dia tak kenal siapa perempuan tu. Dia hanya sekadar memberi fatwa saja, tapi dia tak kenal perempuan tu. Bila Nabi telah menasihati dia dengan membacakan ayat Al-Quran, lalu dia sedar apa yang dia buat tadi satu kesilapan. Lalu dia mencari perempuan ini. Sehingga budak-budak cerita Abi Hurairah ni dah macam orang gila dah. Setiap orang dia tanya, jumpa tak perempuan ni? Jumpa tak perempuan ni? Cerita semua sekali. Sehingga pada malam harinya saya bertemu dengan perempuan itu di tempat yang kemarin. Maka segera saya terangkan kepadanya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ia dapat taubat. Maknanya ada ruang baginya untuk bertaubat kepada Allah. Maka dia menarik nafas yang besar kerana sangat gembira. Lalu berkata, "Hai Abi Hurairah, saya mempunyai sebuah kebun dan kini saya sedekahkan untuk orang-orang miskin sebagai penebus dosa." Dia dah bertaubat, mengiringi taubat dia buat baik. Apakah kebaikan yang dia buat? Dia wakafkan sebuah kebun bagi orang-orang miskin. Ni tuan-tuan kaedah dan cara bagaimana untuk kita melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya seseorang hamba jika taubat, maka semua dosanya yang lalu itu berubah menjadi kebaikan, iaitu hasanat. Demikianlah pengertian daripada ayat 70 dalam suratul Furqan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat jika seorang hamba melihat dalam suratan amalnya pada permulaannya ada maksiat dan dosa, lalu di akhirnya hasanat dan kebaikan, lalu dibuka buat kali yang kedua, mengulangi balik membuka kitab tadi, tiba-tiba terlihat semuanya hasanat ataupun kebaikan. Demikian pula riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW yang matannya serupa dengan ini. Dan inilah yang diertikan sebagai Allah mengganti dosa-dosa mereka dengan hasanatin. Sebenarnya tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekafiran. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika kamu menghentikan kekafiran, maka akan diampunkan bagi kamu apa-apa yang telah lalu. Walaupun dalam banyak-banyak dosa yang paling besar, sehingga dosa itu dosa yang tidak dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dia benar-benar bertaubat. Apakah dosa itu? Dosa kufur. Dosa kufur. Namun begitu untuk orang yang kafir, ada ayat yang mengembirakan dia. Dalam suratul Anfal Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil ladzina", katakanlah bagi orang-orang yang kafaru, mereka itu orang yang kafir. Apakah yang perlu disampaikan kepada mereka? Iyantahu, sekiranya dia menghentikan kekafirannya, yughfar lahum, Allah Ta'ala mengampunkan ma qad salaf, semua dosa-dosa yang telah dia lakukan sewaktu kafirnya dulu. Maknanya ayat ini ayat kegembiraan bagi orang yang kafir. Tatkala dia bertaubat, meninggalkan kekufuran, Allah membersihkannya sebersih-bersihnya, sehingga semua dosa yang dia buat sewaktu kafirnya dia telah pun dihapuskan oleh Allah ataupun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan berkata, Nabi SAW bersabda, andaikan seorang itu berbuat dosa sehingga memenuhi apa yang di antara langit dan bumi, kemudian taubat, nescaya Allah mengampunkan dosanya. Abu Yazid Ar-Raqashi berkata, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu khutbah di atas mimbar, Nabi SAW berkata,
saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu khutbah di atas mimbar Nabi, lalu dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adamu akramul bashar 'ala Allah, ya'taziru Allahu ilaihi yaumal qiyamati bi thalathin ma'azir. Yang bermaksud Adam adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah pada hari kiamat. Allah menyatakan alasan uzurnya 3 macam. Hai anak Adam, andaikan aku tidak mengutuk orang-orang yang dusta dan membenci dusta serta mengancam seksa atasnya, dan telah menjadi keputusanku akan mengisi penuh neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya, nescaya aku memberi rahmat kepada keturunan Adam semuanya pada hari ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dalam firman-Nya, di antaranya firman-Nya ialah waqad haqqal qaul waqad haqqal qaulu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalaulah tidak aku pernah menyebut perkataan ini, kata Allah, nescaya aku memberi keampunan pada seluruh anak Adam. Namun begitu telah pun aku catatkan dalam kalimatku, maka akan ada padanya mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Hai anak Adam, sungguh aku tidak menyeksa keturunanmu dengan api neraka, kecuali orang yang saya ketahui bahawa sekiranya aku kembalikan ia ke dunia, pasti ia akan kembali kepada kejahatan dan tidak bertobat. Kelompok yang kedua ataupun ta'azur yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Adam alaihi salam, sesungguhnya aku tidak akan menyeksa keturunan Adam ini. Namun begitu di kalangan anak-anak Adam ini, Allah Ta'ala telah pun mengetahui ada daripada kalangan mereka, kalau dia mati kemudian dihidupkan balik semula, dia tak nak bertaubat kepada Allah, maka kelompok inilah yang pasti akan aku bakar dengan api neraka. Itu sebab para hadirin, bila kita bertaubat kepada Allah, pastikan taubat kita taubat yang sebenar-benarnya. Adapun selepas daripada kita bertaubat dengan sebenar-benarnya, tiba-tiba kita melakukan balik semula dalam keadaan kemungkinan kita terkalah dengan hawa nafsu ataupun ajakan daripada kawan-kawan, yang itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita bertaubat, pastikan taubat kita tadi itu memenuhi syarat yang 3. Yang pertama sekali, dia mesti menyesal. Yang kedua, dia mesti meninggalkan serta-merta. Yang ketiga, dia mesti berazam untuk tidak kembali balik. Itu yang tuan-tuan, sewaktu kita bertobat, seumpama itu kita menangis, kita menyesal. Tapi terkadang-kadang penyesalan itu mungkin memakan masa sekitar 3-4 jam saja. Kemudian daripada itu kemungkinan kita leka dan lalai. Kita hanyut dengan dosa kembali balik semula. Dan apabila kita diingatkan balik semula, maka hendaklah kita bertobat seperti mana yang pertama tadi. Tuan-tuan, dalam hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini, ada sewaktu-waktu kita merasakan inilah permulaan aku berbuat dosa. Ini adalah permulaan aku berbuat dosa. Sebelum daripada ini aku orang baik. Tiba-tiba bermula daripada hari itu, entah macam mana aku buat dosa kali pertama. Bila kita buat dosa kali pertama, kebiasaannya kita akan rasa penyesalan yang teramat. Kemudian daripada itu kita menyesali di atas dosa yang telah kita lakukan. Namun begitu, bila umur kita makin meningkat, dosa daripada sekecilnya menjadi besar,
daripada bukit menjadi gunung, bertambah dan bertambah dan bertambah. Tatkala kita nak bertaubat, datangkan sifat taubat pada taubat kita yang mula-mula itu. Rasa boleh faham maksudnya? Kita orang baik, kita orang baik. Tiba-tiba kita buat satu dosa. Bila kita buat satu dosa, kita menyesal sungguh-sungguh. Menyesal sungguh-sungguh. Tapi oleh kerana kemungkinan, kemungkinan taubat itu kita tak boleh buat. Kita ada penyesalan, tetapi rasa ingin buat lagi. Tetapi untuk meninggalkan secara on the spot tak boleh. Penyesalan ada. Jadi oleh kerana itu, artinya taubat kita tertangguh dan tertangguh dan tertangguh. Penyesalan di atas dosa yang kita buat kali pertama tu ada, tapi sifat untuk taubat tu tak ada. Sifat untuk taubat tu tak ada. Akhirnya berlakulah penangguhan. Itu sebab tuan-tuan, di dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir, dia ada mengingatkan kepada kita, bila ditanya apakah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu dia susah untuk bertaubat kepada Allah. Lalu dia menjawab, yang pertama sekali disebabkan kerana al-israr dipanggil. Apa dia israr? Israr ni masih lagi buat dosa-dosa kecil. Masih lagi dia bergelumang dengan dosa-dosa. Maknanya dia tak tinggalkan dosa. Bila dia tak tinggalkan dosa, walaupun setiap kali dia buat satu kesalahan, berlaku padanya penyesalan, dia tidak akan memenuhi makna taubat yang tiga itu, sifat. Pasal apa? Pasal dia tidak memberhentikan secara automatik ataupun secara on the spot dosa-dosa kecil yang dia buat. Itu sebab kadang-kadang kita tahu kita perlu pada taubat, tapi untuk melaksanakan taubat yang sebenar itu, berlakulah di antaranya menangguh-nangguh. Israr itu, kata Syekh Abdul Qadir, disebabkan israr, maknanya kita berkekalan melakukan dosa-dosa tadi itu, adalah disebabkan kerana 4 faktor. Mungkin saya terlupa. Yang pertama sekali, faktornya apa dia? Faktornya ialah kita menangguh-nangguhkan taubat. Di antara yang selalu saya beri contoh ialah ni kali akhir ni, lepas daripada ni aku tak buat dah. Tapi dia masih lagi buat. Pasal dia kata ini adalah kali yang terakhir. Pada waktu tu dia dah bertaubat ke belum? Dia belum bertaubat. Kerana sifat taubat, dia mesti memberhentikan secara terus. Kalau dia tengah buat maksiat, tengah beli nombor ekor 3216, dia koyak terus. Dia tak ambil kisah. Itu maknanya dia berhenti. Tapi kalau dia kata ni last saja ni, lepas keluar keputusan ni petang garang, aku berhenti, dia tak akan dapat buat taubat. Pasal apa? Pasal dia tak berhenti secara tiba-tiba, secara automatik ataupun secara spontan, terus dia berhenti. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, kenapa kita ni terikat ataupun masih lagi israr melakukan dosa? Yang kedua adalah disebabkan kerana yang pertama tadi kita menangguh. Yang kedua, kita merasakan dosa kita tadi itu boleh terhapus kerana Allah Maha Pengampun. Sehingga kita tidak menyegerakan taubat. Kita tangguh dan tangguh dan tangguh. Pasal apa? Pasal kita tahu dosa kita tu kecil, Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosa kita tadi itu. Jadi itu di antara sifat-sifat yang membawa kepada kita masih lagi israr ataupun masih lagi pada posisi melakukan dosa. Tatkala kita masih lagi berada di situ, tuan-tuan, maka taubat dia lebih kepada angan-angan saja. Dia bukan bentuknya bersungguh-sungguh.
Kemudian yang ketiga, hai Adam, aku jadikan engkau sebagai hakim antaraku dengan anak cucumu. Berdirilah engkau dekat dengan timbangan. Perhatikan apa yang terlihat padamu dari amal. Maka siapa yang lebih berat amal kebaikannya, meskipun hanya seberat semut, maka baginya ahli syurga. Supaya engkau ketahui bahawa aku tidak memasukkan ke dalam neraka kecuali orang yang benar-benar zalim. Ni nak beritahu sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dawawinu thalathatun. Suratan amal itu ada 3. Yang pertama, suratan amal yang diampunkan oleh Allah. Yang kedua, suratan amal yang tidak diampunkan oleh Allah. Yang ketiga, suratan amal yang tidak ditinggalkan sedikit pun daripadanya. Adapun yang tidak diampunkan oleh Allah, maka syirik, mempersekutukan Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Yang bermaksud, sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan padanya syurga dan tempatnya di dalam neraka. Adapun yang diampunkan oleh Allah, buku yang kedua adalah oleh Allah, maka dosa seorang hamba terhadap Allah, antara dia dengan Allah. Adapun buku ataupun catatan yang tidak ditinggalkan sedikit pun, maka dosa seseorang terhadap sesama manusia, maka harus dibalas dan dikembalikan tiap hak kepada yang berhak. Jadi buku rekod ni di akhirat nanti ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah buku rekod ataupun suratan amalan yang diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buku yang macam mana? Buku-buku kesalahan kita dengan Allah. Kesalahan kita dengan Allah. Allah mengampunkan. Maknanya buku tersebut, catatan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan. Manakala suratan amal yang kedua, yang tidak diampunkan, apabila seseorang hamba itu melakukan perkara-perkara syirik kepada Allah. Yang melakukan perkara-perkara syirik, di bahagian ini Allah Ta'ala tidak hapuskan, Allah Ta'ala tidak ampunkan. Manakala ada lagi satu buku suratan yang akan kita terima, iaitu buku suratan ini Allah subhanahu wa ta'ala langsung tidak sentuh. Semua yang dicatat oleh malaikat ada dekat situ. Kalau yang buku yang pertama tadi, malaikat membuat catatan, tetapi Allah Ta'ala maafkan, hapuskan. Buku yang kedua, malaikat buat catatan, Allah Ta'ala tak ampunkan, tak hapuskan. Pasal apa? Buku yang kedua adalah dosa-dosa syirik. Manakala buku yang ketiga ialah buku yang Allah Ta'ala berlepas tangan. Semuanya ditulis oleh malaikat, setiap apa yang kita buat. Kemudian apabila ditanya, buku yang ketiga ni buku siapa? Buku kesalahan kita sesama kita. Kesalahan seseorang hamba terhadap seseorang hamba yang lain. Di bahagian buku ini dicatat semua sekali, tanpa ada gugur walaupun satu kalimah, melainkan apabila dia dapat selesaikan sebelum daripada dia mati. Sebelum daripada dia mati, dia sempat jumpa kawan dia, minta maaf, sempat dia mengembalikan hak yang dicuri, dapat dia dimaafkan oleh rakan taulan dia, maka buku yang ketiga ni besok kesemuanya adalah bersih, telah diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekiranya sebelum daripada dia meninggal dunia, dosa-dosa sesama makhluk ini tidak diselesaikan di dunia, maka kesemuanya akan dipaparkan besok di akhirat. Tak kala dipaparkan besok di akhirat,
maka berlakulah seperti mana yang telah kita makruf, kita ketahui, iaitu kalau kita buat salah kepada seseorang itu, maka kita akan memberi pahala-pahala yang ada pada kita kepada dia. Sewaktu semua pahala kita dah habis, pada ketika itu masih lagi ada dosa kita dengan dia, maka dosa-dosa kita pula, dosa-dosa dia pula berpindah kepada kita. Maka inilah yang dipanggil sebagai ad-diwanul tsalis, buku catatan ataupun suratan amal yang ketiga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tiap hak harus dikembalikan kepada yang berhak pada hari kiamat, sehingga diberi kesempatan bagi kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk untuk menanduknya. Kerana itu, jika dosaku dengan sesama manusia, maka hendaklah dia selesaikan dengan baik di dunia. Adapun dosa antara dia langsung dengan Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi memaafkan, asalkan kamu bertaubat kepada Allah. Sebab tiap hak sesama manusia harus dikembalikan. Jika tidak dikembalikan di dunia, maka harus dibayar, iaitu diganti dengan hasanat, iaitu pahala ataupun kebaikan amal yang telah dilakukan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Abu Las Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan bahawa atadruna minal muflisu min ummati, qalu al muflisu fina man la dirham lah wala dinara wala mata'. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Akhirnya, tahukah kamu siapakah yang paling miskin daripada umatku? Siapakah daripada umatku yang paling muflis? Jawab sahabat, orang yang muflis ialah orang yang habis harta kekayaannya dan belum terbayar semua hutangnya, sehingga tidak mempunyai harta dan perkakas rumah. Sabda Nabi SAW, orang yang muflis daripada umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan lengkap sembahyangnya dan puasanya, tetapi dia telah mencaci maki seseorang itu, dan menuduh pula seseorang itu, dan memakan harta seseorang itu, dan menumpahkan darah seseorang itu. Maka semua orang yang dianiaya itu menuntut balas, dan dibalas dengan hasanatnya, sehingga bila telah habis hasanatnya, sebelum terbayar semua yang menuntutnya, maka diambilkan dosa-dosa orang yang dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Wal'iyadhu billah. Akhirnya tuan-tuan, kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberi taufik untuk tetap pada taubat. Muhammad bin Sirin berkata, awaslah, jangan sampai engkau berbuat kebaikan kemudian engkau tinggalkan. Sebab tidak ada seorang yang bertaubat lalu kembali kepada dosanya boleh beruntung. Maksudnya ialah, apabila kita telah bertaubat, jangan kita tinggalkan begitu saja. Bertobat iring dengan kebaikan, bertobat iring dengan kebaikan, kemudian sentiasa mengingati dosa. Kerana tatkala mengingati dosa, kita akan sentiasa merasakan kita bersalah. Tatkala kita merasakan kita selalu bersalah, maka kita akan sentiasa mengambil
ibadat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kata para ulama, di samping kita bertobat, mengiringi daripada perbuatan taubat itu perbuatan kebaikan, dan jangan kita lekang daripada mengucapkan kalimah astaghfirullahalazim, dan juga mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan sebesar-besar nikmat yang diberikan kepada kita apabila kita diingatkan oleh Allah untuk kita bertobat kepada Dia. Itu di antara nikmat yang paling besar. Di samping nikmat yang paling besar ialah apabila Allah mengingatkan kepada kita supaya kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu. Kita ada lagi sehelai dua untuk kita sambung dalam pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk terus berada pada sisinya dengan mengamalkan ibadat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.